Sila tekan subscribe dan lonceng untuk mendapatkan video saya yang seterusnya. Ibu Bapa yang dihormati, sudi hadir hari ini, serta guru-guru sekalian. Baiklah, bersyukur kita kehadrat Ilahi ya. Dengan izinnya hari ini kita dapat berkumpul. Buat Ibu Bapa yang sudah datang minggu lepas, ini adalah kali kedua. Tidak lain tidak bukan dengan tujuan yang satu, untuk anak-anak kita. Baiklah, pada pagi ini saya selaku penolong kanan kurikulum ingin bersama-sama memberikan taklimat, membincangkan tentang akademik pembelajaran anak-anak kita. Oke? Kita sangka percutian kita ini sampai ke ujung. Rupanya kita diharap untuk berada di sekolah. Kita akur dengan apa yang diarahkan. Begitu juga kami dengan guru-guru. Dan kami pihak sekolah juga tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa sepanjang kita menghadapi PKP, PKPB, PKPP sampai sekarang masih lagi menjalankan PDPJJ, yaitu pengajaran pembelajaran jarak jauh. Terima kasih tidak terhingga pihak sekolah ucapkan kepada ibu bapa yang sama-sama memberikan kerjasama dalam pembelajaran anak-anak ketika berada di rumah. Oke, berikan tepukan untuk diri sendiri. Jadi hari ini kita berada, kita berbincang, mencari penyelesaian kelancaran pembelajaran anak-anak kita yang akan bermula pada hari Rabu ini, yaitu jatuh pada 22 hari bulan Julai. Oke, masih lagi ibu bapa berdebar-debar selamat ke tidak anak-anak nih kan. Tapi orang kata ilmu itu penting. Namun dalam kita mencari ilmu perlu juga kita menjaga keselamatan. Jadi sama-sama lah, kalau pihak sekolah saja yang mengambil berat tentang keselamatan anak-anak, ya, tidak wajar lah kan. Jadi kami perlukan sokongan, bantuan daripada ibu bapa untuk kelangsungan pembelajaran anak-anak kita. Oke, jadi saya teruskan kepada tentang bagaimana anak kita akan menghadapi pembelajaran dalam keadaan yang dalam penjarakan sekarang ini. Oke, pada awalnya kami diarahkan untuk menjarakkan kedudukan anak-anak ini antara meja ke meja. Pihak sekolah mula menyusun dengan mendapati bilangan bilik darjah yang begitu banyak diperlukan. Oke, pada awal persediaan yang telah diarahkan. Sebagai contoh, peringkat pertama kami menyediakan satu kelas 20 orang. Oke, contohnya tahun 6 20. Tahun 6 ada 61 orang. Memandangkan dibagikan kepada 20, maka kami perlu menyediakan 3 kelas. Bila 3 kelas dia menampung begitu banyak kelas, maka mod yang kami pilih atau model yang kami pilih ketika itu ialah sidang pagi dan sidang petang. Oke. Setelah dibincangkan semula dan atas pemantauan selia bantu oleh pihak pegawai pendidikan daerah Papar, beliau mendapati bahawa bilik darjah kita mencukupi untuk ditempatkan 30 orang. Selamat. Maknanya di sini bukan lagi meja ke meja, body to body, daripada bahu ke bahu. So kami boleh menyediakan meja bentuk ZZZ, bukan lagi selari. Jadi daripada 20 kita boleh kecilkan kepada 30, balik asal. Alhamdulillah lah, syukur. Niat kami yang pagi dan petang tu pihak sekolah boleh sediakan. Masalahnya dua-dua kita hadapi. Guru tak cukup, ibu bapa pun susah hati. Macam mana anak kecil nak turun waktu petang? Kita nampak kan iklim di sekolah kita ni, pukul 12, pukul 1 hujan sudah. Banjir kilat. Memang surut, tapi bahaya juga kan. Manalah tahu yang hanyut tu binatang-binatang berbisa kan. Jadi maka setelah disusun balik 2 minggu selepas buka sekolah, memang guru-guru bertungkus lumus ya, menggariskan, menyusun semula, angkat meja dan sebagainya untuk menyediakan anak-anak kita ni duduk selesa mengikut SOP. Akhirnya dapatlah kita kembali kepada model 1, iaitu pihak sekolah SK Tampasak memilih sidang 1. Kita ada 3 pilihan ya. Model 1 untuk satu sisi saja, pagi. Model 2 ialah pagi dan petang. Model 3 ialah bergilir-gilir.
Ada awalnya kami merancang bergilir-gilir juga. Tahun 1A hari ini, 1B besok, 1 balik lagi begitu. Jadi macam apa orang bilang buang karan juga begitu kan. Jadi bila kita sudah dapat penyelesaian hari-hari, guru-guru hari-hari pagi-pagi mesyuarat dulu, taklimat dulu, masing-masing memberikan pendapat untuk memurnikan supaya cantik pembelajaran anak-anak kita. Maka kita setuju untuk 1 sidang sahaja. Mulai 22 hari bulan, anak-anak kita akan turun ke sekolah dari tahun 1 hingga tahun 6. Pada waktu pagi sahaja, tidak ada lagi petang ya. Sebab minggu lepas setelah saya terangkan ada lagi tanya, dari cikgu tidak sudah tu petang, tidak sudah ganti-ganti, alamak. Jadi saya perjelaskan awal lah, tidak ada lagi bergilir. Oke, selesai ya. Kita masuk kepada jadual. Pada peringkat awal minggu lepas, kami cuba melihat perjalanan kelancaran murid-murid ke kantin dan juga masa rehat. Kami cuba dengan tahun 5 rehat awal, selepas itu diikuti dengan tahun 6. Dan untuk 22 hari bulan ini, tahap 1, anak-anak kita yang tahun 1, 2, 3 akan awal rehat daripada abang dan kakak mereka. Oke? Masa rehat diawalkan. Maknanya 2 jam selepas belajar, rehat awal. Dulu 3 jam baru rehat. Oke? Anak-anak akan rehat pukul 9 untuk tahap 1. Awal kan? Dan anak-anak tahap 2 tahun 4 akan rehat 9.30. Maknanya di sini masa rehat juga telah kami tambah. Sebelum ni 20 minit, kami tambah 30 minit. Untuk makan, minum, menikmati makanan yang dibawa dari rumah 20 minit, 10 menit pengurusan. Maknanya berbaris nak pergi kantin, lepas makan nak cuci tangan lagi. Proses tu mengambil masa kami kira 10 minit. Okay? Begitu juga dengan guru-guru. Guru-guru juga akan bersama-sama makan di dalam kelas. Sehinggalah habis rehat, guru keluar diganti oleh guru seterusnya. Maknanya bilik darjah itu akan bersilih ganti bersama dengan ibu bapa kedua, yaitu guru-guru. Jadi ibu bapa jangan risau ya. Okay? Baik. Itu tentang jadual. Manakala masa pulang ya, masa pulang. Untuk minggu ini bermula hari ini tahun 5 dan tahun 6 akan balik jam 12 tengah hari. Okey. Dan tahun begitu juga minggu depan. Minggu depan tahun 1 hingga tahun 3 akan balik lebih awal daripada abang dan kakak, yaitu pada jam 11.30. Macam perang kan? Ini bukan kehendak kami. Kami akur dengan arahan yang diminta. Di mana guru-guru diminta membuat jadual penjajaran. Penjajaran itu artinya susun atur semula mengikut waktu masa yang berbaki. Sebab kita hanya bercuti 2 minggu saja pada bulan 12. Sebab itulah dipendekkan masa. Untuk pengetahuan ibu bapa, kita akan bercuti pada 19 hari bulan 12 2020 sehingga 31 hari bulan 12 sahaja untuk cuti akhir tahun. Biasanya ujung bulan 11 kan? Ini tidak. Pertengahan bulan 12. 2 minggu. Sebab itulah waktu belajar itu semakin dipendekkan. Okey, jelas ya? Jangan nanti alamak kenapa pula sudahlah sekejap saya datang ke sekolah. Kami pun ikut arahan. Dan untuk pengetahuan, jadual ini masih lagi perlu dimurnikan. Hari Rabu dan Kamis kami masih lagi bermesyuarat dengan PPD untuk mencari jalan penyelesaian. Sesuai atau tidak jadual itu akan digunakan pakai khususnya di sekolah kita. Saya akan menghadiri mesyuarat tersebut untuk Rabu dan Kamis. Buat masa ini yang disediakan hingga jam 12. Jadi saya memohon ibu bapa, pastikan jam 12 sudah ada mengambil anak-anak. Suasana waktu pulang di sini sudah berbeza, di mana kami akan menyediakan 3 kumpulan. Awal minggu lepas, kami cuba membuat satu simulasi, melihat bagaimana pergerakan anak-anak tahun 5-6 seramai 130 untuk pulang mengikut SOP. Dalam 3 kumpulan,
satu kumpulan pejalan kaki, satu kumpulan yang diambil oleh ibu bapa secara kereta sendiri, dan satu lagi kumpulan yang naik van. Jadi bayangkan, kita faham kawasan pintu pagar kita tu kan? Maka murid ini disusun. Kami lepaskan untuk anak-anak yang berjalan kaki. Okey, tetapi sebaik-baiknya biarpun berjalan kaki, kalau yang boleh ambil tu ambillah anak. Tak bolehlah kita lepaskan juga kan? Takut nanti bukan pulang rumah pergi tempat lain. Kan bahaya jugalah itu saya rasa kita kena fikirkan sendiri. Jadi apabila yang murid-murid yang ibu bapa ambil nih, ada yang ambil sampai lewat, maka guru-guru kami tidak dapat meninggalkan sekolah selagi murid belum pulang. Janganlah lambat standar. Ni kali lambat-lambat ku ambil, biar cikgu tu lambat. Kami bertugas 5 jam sebenarnya, sampai pukul 12.30. Dan seandainya sampai jam 2 ibu bapa tidak juga mengambil, mungkin hari ini kami bolehlah jaga, besok lusa. Okey, jadi kena faham-faham lah ya. Okey, itu masa pulang anak-anak. Okey, jam akan bermula pagi jam 7. Saya cuba juga untuk menukarkan jam 7.30. Kalau saya letakkan 7.30, atau pihak sekolah tukar pergi 8 pukul 9, sama juga lambat. Bukan masa yang salah, kita yang salah. Kalau kita tidak berubah, norma baru tidak akan mencapai apa yang kita hasratkan. Dan ala sekolah bagi pukul 7, terlampau awal betul. Susah anak saya datang. 1 tidak dapat datang awal, 100 boleh datang awal. Contoh. Jadi maknanya kita yang kena berubah. Okey, bukan masa yang berubah. Okey. SOP ya, SOP penjarakan. Saya nampak bila kita pulang kan, kami sudah atur cantik murid-murid nih, masuk dalam van macam sardin. Itu di luar tanggung jawab kami. Kami sudah atur satu-satu masuk kereta, untuk menunggu kereta, masuk dalam kereta, jadi sardin. Itu terpulanglah kepada pengusaha bas ya. Jadi kita kena fikir-fikirkanlah sendiri. Okey, jadwal sudah selesai. Kelas tambahan atau kelas-kelas yang kami lakukan selepas PDP tidak lagi ada. Tidak dibenarkan. Bukan kami tidak mau, tidak dibenarkan. Jadi tidak ada kelas tambahan ya. Begitu juga dengan PDPJJ. Selepas hari Rabu ini tidak ada lagi online. Okey, tidak ada lagi online pembelajaran bersama dengan guru. Kecuali kalau ada berita-berita sensasi lah, makluman-makluman terkini. Okey, barulah akan dimasukkan dalam WhatsApp. Okey. Satu lagi ingin saya kongsi, ibu bapa tidak dibenarkan menghantar makanan kepada anak-anak semasa pembelajaran. Okey, tidak dibenarkan. Bukan kami yang tidak benarkan, itu syarat yang kami terima. Jadi saya menyampaikan. Oleh itu, ada baiknya ibu bapa memberikan bekal makanan kepada anak-anak. Okay. Anak-anak ni akan mendapat RMT atau memberi makanan di kantin, dan mereka tidak makan di kantin atau di mana-mana. Makan di meja sendiri, dan meja tidak boleh dikongsi. Sebab selepas makan, guru-guru akan membuat sanitasi, pembersihan. Dan oleh itu, kalau satu kelas 37 orang, 35 orang, tiap rehat membersihkan. Orang Brunei bilang kelangwan juga kan. Jadi saya mohon kerjasama daripada ibu bapa. Bekalkanlah kain lap yang bersih, bubur dalam plastik, simpan dalam beg. Manalah tahu tertumpahkah makanan kan. Jadi anak-anak tu boleh lap sendiri, masuk plastik, sampai rumah cuci, besok bawa lagi yang bersih. Boleh kan? Selebihnya memang guru-guru bersihkan. Begitu juga dengan pihak pembersih. Ini kita sama-sama kerjasama lah ya. Saya bercerita ni bukan saya seorang guru khas saja, saya pun ibu bapa, ada anak juga yang bersekolah. Sama juga prosesnya. Okey? Okey, kita ada lagi cuti-cuti khas, yaitu cuti Hari Raya Haji ya, jatuh pada 30 hari bulan Julai minggu depan. Jadi teruslah saya umumkan bahawa
sekolah ditutup lah, bukannya sekolah tiada, ditutup untuk pembelajaran. Maka hari Kamis kita akan cuti untuk Hari Raya Haji, begitu juga dengan Jumaat, dan kita kembali bersekolah seperti biasa hari Senin. Oke, secara tidak langsung saya sampaikan di sini. Dan kita ada lagi cuti pada bulan Ogos, yaitu pada 20 hari bulan Ogos hingga 24. Sepatutnya 7 hari, tapi kita diberikan hanya 5 hari sahaja. Jadi akan kami umumkan juga dari masa ke semasa. Oke, tentang cuti-cuti tersebut. Pemakaian mask. Oke. Murid digalakkan memakai mask. Minta maaf saya tidak pakai mask hari ini, tapi jarak kita jauh kan. Dan lagi baik kalau ada yang bertutup tuh, yang plastik tuh kan, lagi baik. Bukan saya kata yang ini tidak baik, yang bertutup lagi baik juga. Oke. Dan yang lagi baik ada. Ada. Kenapa pakai nama? Oke. Dan kalau rasa sudah terlampau panas, boleh buka lah. Tidak semestinya terlampau bertutup saja. Nanti pengsan nanti. Ada case juga kan? Oke. Oke. Bagi ibu bapak yang tidak mau mengantar anak ke sekolah, rasa risau, takut-takut kan dengan COVID nih, kami tidak paksaan, cuma tolong buat surat resmi. Sebab pihak sekolah setiap hari mengambil kehadiran anak-anak tuan-puan untuk online ke pejabat pendidikan daerah Papua. Jadi seandainya ada surat, senang kami bagi alasan. Kalau tanpa surat, hilang, merisaukan. Bukan kami saya ditanya, ibu bapak juga dicari. Perlu ada surat resmi ya. Dan sekolah juga menyediakan bilik isolasi. Isolasi ini artinya bilik rehat. Seandainya anak tuan-puan, kalau di rumah dia tidak panas badan, kan tiba-tiba jatuh sakit, maka kami akan rehatkan di bilik ini sementara menunggu ibu bapak balik. Untuk pengetahuan ibu bapak ya, pihak sekolah tidak dibenarkan menghantar anak-anak ibu bapak pergi ke sekolah. Pernah berlaku satu peristiwa, bukan di sekolah sinilah ya, ini kita share. Guru menghantar anak murid ke sekolah, ke hospital. Dalam perjalanan, budak itu tidak dapat diselamatkan. Dengan arti kata meninggal dunia. Guru disaman, satu membawa anak ke hospital. Tidak dibenarkan. Sebab itu kami tidak mau mengambil risiko. Jadi tolong selepas ini tinggalkan nomor telepon Anda, ibu bapak, berikan kepada guru-guru. Seandainya ada apa-apa gejala, sakit ke demam, segera kami telepon. Boleh kan? Itu yang kami takut. Apatah lagi memberi makan Panadol. Panadol kan sikit-sikit demam kita makan Panadol. Tidak dibenarkan. Sudah sampai ke mahkamah, guru disaman. Kamu guru atau dokter, pandai-pandai kasih makan obat. Kalau setakat minyak sapu tuh bolehlah yang di luar-luar tuh. Kami tidak berani. Sebab bukan bidang, melebihi bidang seorang guru. Boleh Pak kan? Jadi kalau anak sudah demam, panas dari rumah tuh jangan antar ke sekolah. Maklumkan dengan pihak sekolah. Boleh Pak kan? Oke. Oke, untuk pakaian murid. Mungkin ibu bapak tertanya, tiada sudah PJ, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dalam jadwal ada, tapi dalam bilik darjah. Dibuat secara teori. Mungkin praktikalnya seorang-seorang lah oleh guru-guru PJ. Jadi tidak ada lagi yang akan berlari-lari di padang. Suasana bilik kawasan sekolah ini tidak akan nampak lagi murid-murid berlari-lari macam selalu. Jadi baju PJ warna merah boleh dipakai macam biasa hari Selasa. Oke, itu menyenangkan ibu bapak untuk menyuci. Kalau hari-hari pakai baju rasmi putih itu, baju rasmi ya macam perhimpunan pakai setiap Isnin lah. Selasa tuh pakailah baju merah. Yang Rabu tuh pakailah baju purple tuh, t-shirt purple untuk tahap 2. Dan hari Kamis pakai baju PJ balik. Jumaat macam biasa. Pakaian macam biasa. Jangan saya pakai yang bukan chop SK tanpa sak tapi warna merah. Itu ramai itu kami dapati juga. Oke. Dan saya galakkan anak-anak bawalah air. Lebih-lebih pun tidak apa. Sebab kami sekarang ni dalam proses membina singki setiap tangga tapi belum sampai lagi. Baru peringkat di situ tuh.
ada guru-guru yang prihatin membuat sampai baldi, saya nampak. Kesian juga untuk anak-anak kita lah tuh. Jadi nanti bekalkan cuci tangan. Kalau boleh pun bawa tuh yang tisu basah tuh, kan? Takut bah anak-anak nih kan? Ya kalau boleh jangan kita ingatkan jangan gosok mata. Nah, itu bahaya. Sebab saya dimaklumkan dia ini lebih cepat masuk melalui mata. Sebab itulah kalau ada mask yang bertutup di lagi bagus, kan? Tapi panas lah kan? Oke, ada apa-apa soalan? Jadwal sudah, masa rehat sudah. Oke, minta maaf lah hari ini agak crowded sedikit, penyediaan agak kelang kabut. Sebab kami tadi pagi ada taklimat lagi, taklimat tentang jadwal ini juga. Kami berikan taklimat kepada guru-guru. Jadi kelang kabut menyediakannya. Tapi saya rasa ibu bapak Tampasak ini sporting lah kan. Apapun kita olah, yang penting satu niat kita sukses. Kan? Betul tidak? Oke. Jadi ada apa-apa soalan? Sebelum saya akhiri, ya. Boleh ketua, dia pakai ini saja dan ini. Saya rasa kasih pasang betul simpan tidak kan? Kalau ada apa-apa mau bercakap baru dia kan tutup. Ya. Guru-guru pun dia sebenarnya bila mengajar di depan dia akan buka mas sebab mau bercakap. Macam mana bercakap kalau bertutup kan? Tapi bila dia nak pergi ke arah murid tersebut dia kena pakai. Itu yang kami kena arahkan, pergi ke arah murid untuk menutup. Oke. Ada lagi soalan? Ya. Perhimpunan tidak ada sudah. Perhimpunan tidak ada sudah, 1M 1S tiada sudah, Kokem tiada sudah. Bukan tiada langsung, ada dalam PDP. Macam Kokem tu kalau ada murid-murid muzik, mungkin akan dibuat pertandingan menyanyi, Kokem lah di situ tu. PJ gerak kerja itulah dia dalam 1M 1S. Tapi perhimpunan untuk ramai-ramai berbaris setiap istin tiada sudah. Hari istin jam 7 terus masuk kelas. Tiada perhimpunan. Oke? Ada apa-apa lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Tahap 1 11.30. Jam 12. Dia kena tunggu lah. Tunggu yang jam 12 lah kan? Iya. Ya kena tunggu nak kan kami lepaskan kan, tiada ibu bapa yang ambil. Jadi kita kena stay lah. Dia akan berhimpun di depan sana. Tapi besok kita buat simulasi kan, bagaimana nanti 400 tu kan dikeluarkan. Minggu lepas 130, keluar jam 12.30, mau dekat 1:30 juga habis. Wow. Kan jam kan jalan di situ. Kalau setengah jam kita pulangkan awal sedikit, tak usah lagi belajar. Jadi kita akan keluarkan tahap 1 dulu, jam 11.30. Yang pejalan kaki kan akan dapat dilepaskan dah. Jadi kalau boleh ibu bapa ambil yang pejalan kaki itu awal. Okey, yang kereta tu mungkin dia akan ambil anaknya, terpaksa lah parking tempat lain. So di situ berganti-ganti kan parking. Kita tidak boleh salahkan tempat, dia kekal sampai malam bila-bila pun. Kita tiada di dunia pun begitu juga dia. Kita yang kena fikirkan, kan? 11.30. Oke, terima kasih soalan ini. Nanti kami akan bincangkan di peringkat sekolah untuk murid yang ada tahap 1, tahap 2 lah. Mungkin akan ditambah lagi satu kumpulan lah. Kumpulan yang adik tunggu abang. Kan? Yeah. Mula-mula kami sediakan pejalan kaki, individu kereta, van. Selalu yang last ambil ni van ni. Oke, dan satu lagi terima kasih ya, Cik. Dan dikenal pastilah hari ini mana yang adik keluar awal tapi belum dapat jalan, kena tunggu abang, kena kumpulan satu tempat lagi.
Oke, mungkin kami akan tempatkan sementara di kelas kosong lah, kan? 30 menit macam tu, baru dia boleh keluar. Oke, nanti peringkat sekolah akan bincang lah. Mungkin kami akan bertaklimat lagi lah hari ini, selepas tengah hari. Ada apa persoalan lagi? Makasih aja. Ambil di dalam. Ya. Kalau tunggu di luar kami tidak tahu. Ada ibu bapak atau tidak? Ambil ke dalam, murid. Memang pakai mikrofon, kami akan sebut nama. Jadi apa nih? Famous sikit lah, ya nombor-nombor kereta nih. Disebut tuh nomor kereta. Sampai ada anak tidak ingat nomor kereta bapak dia. Terpaksa lah dipanggil-panggil. Ya, ada lagi soalan? Yang pakai van ini dia berkumpul. Kalau satu van ada 10 orang kan, contoh 10 orang. Satu saya wakil dia berdiri ke depan. Dia tengok tuh nomor baru dipanggil kawan dia baru keluar. Dia macam di airport kan nih. Mula-mula kami mau pakai juga yang pakai menilakan tuh kan menyambut dari China, India, aduh ya, lambat. Mau pakai lagi kain kibar-kibar begini, aduh. Tiba-tiba hujan, kita kena pikirkan lagi hujan. Ibu bapak kena mohon kerjasama lah. Kalau hujan macam mana kami mau menempatkan lagi anak-anak yang berbaris panjang tuh. Dia lagi becak nih. Kalau tidak becak cantik tuh. Ini di tepi simin tuh kami suruh berdiri 130. Minggu depan 400 lebih 425. Macam mana kita bersusun? Oke, tadi baguslah idea tuh. Kami akan kumpulkan yang ada adik menunggu abang satu tempat lah. Ya, abang dah keluar baru abang dah ambil adik dia baru sama-sama. Oke, cantik. Ada lagi? Ya. Kantin buka macam biasa. Cuma makanannya dalam plastik. Dia tidak boleh makan di situ. Dia beli terus pergi kelas, makan di kelas. Makan di kelas, cuci tangan, belajar terus. Tiada lagi apa tuh? Mansau-mansau bagaimana-mana. Bahaya nih, kita tidak tahu COVID nih. Oke, ada lagi soalan? Ayah? Apa ya? Pagar belakang. Oke, pagar belakang. Nanti akan dijawab oleh PKM lah. Sudah kami bincangkan ya. Sudah kami nampak juga bagaimana jalan di situ tuh. Pihak sekolah sangat prihatin. Kami mengutamakan pembelajaran anak-anak dan tamatan. Oke? Ibu bapak perlu memaklumkan masalah-masalah, jadi kami akan pikirkan, kita atasi sama-sama. Oke. Tiada lagi? Oke, kalau tiada terakhir dari saya. Ini terakhir dari saya, tadi taklimat terakhir 3 kali ya kan? Jadi terakhir dari saya. Oke, kit ibu bapak. Bagi ibu bapak yang tidak mahu menghantar anak ke sekolah, syarat pertama, ibu bapa kena sediakan jadual belajar anak tersebut. Berikan subjek yang diajar kepada anak tersebut. Dan sila maklumkan dengan pihak sekolah. Bukan saya arah. Itu yang diminta oleh Kementerian Pelajaran. Ibu bapa kena buat jadual. Jadi cikgu di rumah. Jadwal anaknya belajar pagi apa, bila rehat, macam mana dia nak periksa, apa diajar, maklumkan yang pihak sekolah. Bagi ibu bapa yang tidak mahu menghantar anak ke sekolah. Dan kurikulum penjajaran yang baru, dia ada 3. Satu dinamakan kandungan asas. Kandungan asas itu artinya bersemuka cikgu, anak, murid-murid. Yang kedua, kandungan tambahan. Tambahan itu artinya subjek-subjek sisipan yang pada masa kita cuti COVID itu akan diulang balik dan akan dimurnikan semula oleh guru. Sebab mungkin ada yang menghantar, guru antar macam tu saja, right saja. Sebab tidak dapat memeriksa secara terperinci. Ijaan, salah struktur ayat, salah jawapan, perlu lengkap. Online kan, saya faham. Masa PDPJJ itu kan, ada ibu bapa sanggup beli handphone. Okay? Bagi ibu bapa yang begini, syukur Alhamdulillah. Dan saya tidak juga memandang ibu bapa yang tidak mengikuti PDPJJ itu dia tidak membuat. Mungkin kekangan masa, ada yang kerja malam. Mungkin juga yang tidak ada handphone yang mencapai internet yang baik. Jadi kami maklum, tiada paksaan. Oke. Yang ketiga yaitu kandungan asas, tambahan dan juga pelengkap. Barulah lengkap. Jadi SK Tampasak memilih 20 minggu untuk PDP yang lengkap. Maknanya sepatutnya ada 23 minggu yang telah kami susun. Kami ada ekstra 3 minggu.
Minggu yang 21 itu pemeriksaan akan dijalankan untuk tahun 4, 5, 6 bagi melihat tahap penguasaan. Okey. Manakala minggu yang ke-22 adalah memeriksa dan minggu ke-23 sebelum bercuti, insya-Allah kalau semua sudah selamat, kita buatlah sedikit anugerah bagi murid-murid yang tertentu yang mencapai pembelajaran. Okey, EPC lah. Okey, itu perancangan pihak sekolah. Dan mana-mana kerja-kerja yang telah dibuat oleh murid-murid itu akan dinilai dalam PBD dan PBL. PBD ialah pentaksiran bilik darjah. Ini menggantikan peperiksaan tahun 1, 2, 3, tiada peperiksaan kan? Jadi kami akan melihat di situ tahap penguasaan anak-anak kita. Okey, dan untuk masa akan datang, pihak sekolah akan membuat projek-projek ringkas, projek-projek mudah untuk murid mendapat capaian yang baik dalam tahap penguasaan PBD. Jadi bersedialah ibu bapa dengan beberapa kerja yang akan diberikan oleh guru kepada anak-anak yang memerlukan kerjasama dibuat oleh ibu bapa, membantu anak-anak. Kalau kita biarkan anak buat sendiri memang tidak siap. Jadi ibu bapa lah yang main peranan. Tidak salah, jangan, bolehkah bapak tolong, mama tolong, kakak? Boleh. Itulah yang diharapkan oleh pengarah pendidikan negeri Sabah. Okey? Dan syukur kita tahun ini SK Tapasak ya, kita menghantar 2 orang wakil, dua-dua berjaya ke peringkat akhir untuk projek mudah PBL. Masa cuti dia bersama mama dia membuat cara-cara menyiram bunga pakai botol air. Betul lah juga kalau kita pergi mana-mana air boleh menyiram pokok bunga. Diterima. Tampasak murid kita ada 1 calon. Begitu juga dengan 1 wakil tahap 2, dia guna video tentang COVID. Jadi dua-dua berjaya. Murid Tampasak ini sangat berbakat hasil daripada usaha ibu bapa. Kita lah yang akan menentukan anak-anak kita ni ya. Sebab mereka ni ibarat kain putih. Kita warnakan hitam, hitamlah hidup dia. Kita warnakan putih, maka putihlah dia. Dan kita pegang begini saja. Anak ni macam kita sekarang ni menyemai lah. Menyemai, sudah besar nanti berjaya, kita tinggal pungut hasil saja. Okey, insya-Allah akan berjaya. Okey. Ada apa-apa lagi? Jelas sudah? Kalau ada persoalan yang tidak jelas boleh tanyakan sekarang. Okey, kalau tiada, untuk makluman kami sekarang dalam pengubahsuaian susun atur bilik darjah. Di dalam ni termasuk di bangunan baru tu ada tahun 6A, 6B. Di kawasan ni kami akan panggil bahagian akademik, bilik pembelajaran. Okay, dan di depan untuk berurusan bilik pentadbiran, ada depan sekali di sebelah tu adalah bilik guru. InsyaAllah, tapi belum lagi siap, masih dalam proses 70% macam tu. Okey, kalau tiada apa-apa, sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas kehadiran ibu bapa hari ini, dan saya juga mengucapkan, pihak sekolah juga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Puan Cecilia dan juga PIBG kena menyumbangkan kuih dan minuman. So, bolehlah kita menghilangkan dahaga ya. Okey, kalau tiada apa-apa, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.